Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saudara Syamsul Anwar, itu juga dengan saudara Syahrul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Doa saya agar anda sihat walafiat. Secara nafas terakhir, insyaAllah sihatlah sikit. Saudara Abu Bakar Ahmad, saudara Anwar Jubin. Begitu juga dengan saudara Zamari LC, Rubidin, apa khabar Abi? Cantik pakaian dengan pasangannya ya. Saudara Syah Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas daripada Bido. Oh, Bido hujan ya. Sekarang ni memang musim hujan. Berhati-hati saudara. Saudara Azhar Muhammad Ali, saudara Azizul Mat Yusof. Selamat malam. Saudara Empat Tulang Kering, Waalaikumsalam. Razma Zali, Satria Setiawan. Ini daripada Mengelembu. Mengelembu pun hujan lebat. Itulah keadaan saya. Waalaikumsalam Bi Yusuf Awang, apa khabar dari Tanah Merah, Kelantan. Mia Syari, Puan Marabiah Abdullah, saudara Zek Zul, saudara Ridwan Said, saudara Halimah Samsudin. Kita juga dengan saudara Mat Asri Dir, saudara Puan ke saudara tak tahulah saya, saudara Nur Rashid Hussein, saudara Jafar Syuhadah. Salam, terima kasih. Saudara Abi K, Abi Nur, Roza, selamat malam. Zamri Konopos, Intan Zalinda, Ramli Karim, apa khabar orang Keluang, saudara Yahya Mamat, saudara Fuad Rahman daripada Subang Jaya, apa khabar saudara Fuad. Jaka Linglung daripada Penang, Jaka. Saudara Ahmad Map, Abdul Malik dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kerana hari ini ada juga cerita-cerita pencerahan yang seronok kita dengar saya. Cuma yang saya minta daripada anda, jangan lupa permintaan saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, like, share, subscribe. Pertama di Facebook, yang kedua di Instagram. Saudara, pastikan kalau ada gangguan, saya rasa ada gangguan ni rasanya. Saudara Abdul Hamid di Instagram, Mary Ann, saudara Ahmad Yusof, ni Instagram ni apa kita punya tempat pelarian. Bila ada ganggu saja di Facebook, lari ke Instagram saudara. Dan yang paling penting pada saya, saudara Awang Yusof, saudara Rosli adalah like, share dan subscribe. Saudara Muhammad Zulkifli serta teman-teman yang lain. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada hari ini. Semalam lah sebenarnya. Ini laporan tentang kedudukan COVID-19 saudara. Hari ini hari Jumaat, siang tadi kita sama-sama melakukan ibadat solat Jumaat saudara. Dan hari ini adalah tanggal 17 Jun. Tinggal lagi 27 hari macam itulah. Kita akan menyambut pula Aidiladha. Dan hari ini merupakan hari yang ke-819 COVID-19 saudara. Dari laporan saudara Rio, terima kasih saudara Rio yang menghantar kiriman pada saya. Hari ini nampaknya ada sikit susut, tapi masih lagi angkanya pada angka 2000. Kemarin 2320, tapi semalam 2033. Jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,534,665. Sebab itu saya mengharapkan agar anda sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau boleh lakukan penjarakan sosial. Kalau ada tempat ramai-ramai itu, kalau perlu penutup liput, tutuplah hidung anda. Saudara, bagi saya yang paling penting kita jaga kebersihan, balik rumah, basuh tangan dengan sabun ataupun mandi. Kita jaga kita ya saudara. Azrul Aidi, Hamid Abdul Rashid. Dan dari segi laporan keseluruhannya, saya melihat terdapat 5 negeri yang ada peningkatan dan susut di 11 negeri. Selangor susut pada 685, begitu juga dengan wilayah Persekutuan. Kemarin 668, semalam susut pada 551. Tetapi bagaimanapun, itu yang saya kata tak ceroy di Pulau Pinang. Pulau Pinang meningkat daripada 145 kepada 167. Saya syukur, alhamdulillah, apabila melihat Labuan kembali sifar
tiada jangkitan. Pertahankanlah supaya kita dapat segera memutuskan jaringan COVID-19 ini, saudara. Itu laporan yang sempat saya berikan. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Malaya. Kita minta izin sikit saudara untuk e-commerce. Jadi kalau saudara ada produk, jangan lupa Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia berniaga setangi bakur untuk dibakar macam kemian lah saudara. Bila bakar harum semerbak rumah. Dan juga wangi-wangian, parfum. Kalau tanya saya menggunakan parfum Amir Al-Khud. Harganya murah, taklah macam harga-harga yang datang daripada Itali, daripada Perancis ya saudara, tapi kekal untuk satu hari. Dan bila kita pakai, badan rasa segar. Juga saudara boleh menghubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga teman-teman di Lembah Kelang, bolehlah berhubung Saudara Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Harga di bawah harga supermarket dan rasanya manis saudara. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Sementara itu, yang terakhir, tentulah saya suka kalau anda memesan Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ni memang sedap. Saya cakap terus terang saudara, memang sedap. Rasanya pedas, rangup dan manis. Bila makan mengasyikkan. Saudara, tak sedar dah habis semalam. Saudara, rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Ya, saudara Wak Rafi, Kelapa Muda, saudara Nordin, Habis Zia, saudara Azhar, Tok Kaya, SL Service, Datuk bila nak berbual parlimen. Tak tahulah kita, saudara Zana Abidin, Wan Tebu. Sekejap lagi saya cubalah tengok. Saudara Samsul Anwar, apa cerita malam ni? Panas, memang panas hari ni. Kelang kibut dah sekarang ni. Apa nak buat saudara? Kita teruskan kehidupan kita seperti biasalah saudara. Masuk segmen Naroi Kehidupan. Bagaimanapun, tengah hari tadi saya menerima kabar duka cita daripada keluarga pengasas restoran sup tulang ZZ. Kalau saya ingat waktu saya berkunjung ke Johor tadi, saya ada pernah membuat live bersama dengan Allahyarham Haji Zainal Aziz ataupun dikenali sebagai Majid ataupun Atuk. Beliau telah pun kembali ke rahmatullah pagi tadi di rumahnya di Taman Damansara Alif. Pastinya saudara, warga Bandar Datuk On di Johor Bahru kehilangan pemilik restoran yang amat berhemah dan baik budinya. Saudara, saya pernah makan di situ, rasanya sedap. Kadang-kadang teringat-ingat. Tapi begitulah kata saya, bila sampai waktunya kita harus berpisah. Untuk itu saya mengajak teman-teman, apa kata kalau kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah. Moga roh Allahyarham Tuan Haji Zainal Aziz ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Bila berlaku kematian, kita hilang sahabat. Saya ramai kawan. Bila saya pergi ke Johor, saya selalu pergi ke kedainya. Begitu juga daripada Perlis sampailah ke Sabah, ramai kawan-kawan kita ada. Saudara, apa khabar saudara Nasir? Jadi saudara, kita teruskan dengan Naroi Kehidupan. Ketika kita ada kesempatan saudara, saya ingin berpesan kepada teman-teman, bila kita ada kesempatan, pergilah bersama teman-teman untuk kita berkumpul-kumpul, ataupun bukan sekadar untuk makan minum ataupun bersenang-senang, tapi kita ingat waktu hidup kita ini saudara semakin singkat. Maka dari itu saya mengharapkan agar saudara bangunkanlah ukhuwah tali persaudaraan. Mungkin lain waktu kita tidak akan bertemu lagi. Mungkin juga lain waktu kita sudah pun semakin susah untuk berjalan. Umur itu seperti air batu saudara, dipakai atau tidak akan tetap mencair dan berakhir. Begitu juga dengan usia kita, digunakan atau tidak, usia tetap akan berkurangan. Angkanya banyak tapi bertambah berkurangan, dan akhirnya kita semua-semua akan kembali ke hadrat ilahi. Kita akan jadi tua
kita akan sakit, kita akan meninggal. Jadi untuk itu, pada teman-teman semua, saya mengharapkan jalanilah hidup ini dengan ceria, sabar dan santai. Dan kalau boleh, jangan pula kita suka mau menang sendiri bila kita berkawan. Saudara, sementara orang lain selalu salah, jangan buang sahabat cuma kerana tak sepakat. Jadi satu-satunya keburukan teman bukan berarti hilang 9 kebaikannya. Kalau satu silap, 9 lagi yang baik daripada 10, saudara. Untuk itu, saya mengharapkan saudara perbanyakkanlah waktu untuk bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang jauh dan dekat. Siapa tahu mereka nanti akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Buanglah jauh sifat-sifat ego dan iri hati. Terimalah kekurangan dan kelebihan dari sahabat. Bertemanlah dengannya bukan kerana adanya apa-apa. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus, saudara. Saya harapkan supaya ini pesan saya untuk kita menyantuni persahabatan. Saya menganggap anda yang berkesempatan bersama dengan saya juga adalah sahabat-sahabat saya yang akan kekal dan abadi, saudara. Nak marah, marahlah. Biasalah kalau berkawan ni kadang-kadang kena marah juga. Tak ada masalah. Saudara SL Service minta jasa baik kawan-kawan semua. Tolong share. Terima kasih saudara SL Service. Subscribe, share dan like. Itu saja. Atas nama persahabatan kita. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman saudara Cikgu Hibil. Sahabat saya, kami berkawan rapat daripada zaman persekolahan dulu. Katanya, insan yang ketandusan cahaya dalam hidupnya tetap tidak akan insaf meskipun dia mendengar kesyahduan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Itulah tandanya hatinya telah mati. Jadi orang tu kalau dah tak ada cahaya dalam hidup dia, tak ada cahaya dalam hatinya untuk mendengar perkara-perkara yang baik, dia nak suka dengar benda-benda yang buruk saja, itu tandanya dia dah tak ada cahaya dalam hatinya. Dan saudara, hayatilah pesanan Mutiara Kata-Kata daripada Cikgu Hibil. Saya rasa hari ini nak bercakap pasal kawan sebab saya kehilangan lah Tuan Haji Zainal di Johor Bahru. Yang mengirimkan berita itu pada saya adalah saudara Taram Shah daripada Muar. Jadi sebab itu kadang-kadang saya bila buka aja telefon, bila tengok duka cita, aduh, hilang lagi kita sahabat. Saudara Ramli Ramli, Nater Rahnat, Rashid Aziz, Baharul Azmi, Zabani Hashim, Khalid Ismail, saudara Kamu Zaman, saudara MF Hairi, saudara. Jangan lupa sama ada di Instagram maupun di Facebook, like, share dan subscribe, saudara. Saya mengharapkan agar pimpinan negara sentiasa berhemah dalam berbelanja. Janganlah berbelanja tanpa had, dikhawatiri nanti negara kita akan muflis. Saudara Razali Murni, Pak Anda, apa khabar Pak Anda? Wan M. Bakri, Fir Adnan, Syari Abi, Mariam Putih, apa khabar puan? Mula sihat. Baik saudara, bicara kita malam ini adalah segala-galanya serabut dan kelam kabut. Sebab saya lahat daripada tengah hari tadi, lepas sembahyang Jumaat, saya nampak segala-galanya dah berserabut, dah kelam kabut. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil menghantar kiriman pantun kepada saya setiap hari untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, jambu batu buah berangan, dikait budak gugur merata. Berpolitik itu satu peperangan, cuma tidak menggunakan senjata. Betul tu. Politik ni ada musuh, ada sahabat, dia macam perang lah. Cuma tak gunakan senjata. Kita mencaturkan minda masing-masing. Kata Pak Nazir lagi, orang kurus bercermin mata, duduk berleka di pagi hari. Berhujah harus mempunyai fakta, bukan retorika membangga diri. Jadi Pak Nazir mengharapkan kita, bila kita berhujah ataupun bila kita berdebat, mesti ada faktanya. Kalau tidak nanti kalau penuh dengan retorik ataupun retorika, orang akan lihat seolah kita ni membangga diri, saudara. Dan saya harus mengingatkan lagi, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau, bukan hanya suntingan, malahan komen-komen yang anda berikan.
Semua itu adalah tanggungjawab anda bersama. Sabar Coca-Cola, jangan sebut medium penyamun. Sabar dulu, saya belum bagi pencerah lagi. Sabar. Dan prinsip kita bila saya beri pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu mudah saja. Kalau ada permasalahan, boleh santuni, gunakanlah bahasa yang baik-baik, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai. Hari ini cuaca saya nampak sejuk. Hujan daripada pukul 2 petang tadi, setengah tempat hujan, setengah tempat panas, tapi cuacanya sekarang ni memang tak menentu, saudara. Tiba-tiba sekarang ni seolah-olah kita berada dalam musim tengkujuh. Hujan. Jadi pada teman-teman yang berhampiran dengan kawasan-kawasan yang rendah, sebab saya nampak juga dari semalam ada gambaran sungai di Gua Musang dekat lodging tu, dia sungainya sungai lumpur. Kesian warga kita, ya. Ini cucu saya ni. Inilah teman saya solat tadi, saudara. Kemudian saudara, dalam keadaan begitu, saya haraplah kalau tempat saudara hujan lebat, sentiasa berwaspada. Jangan biarkan anak-anak bermain air hujan, main parit. Jangan, saudara. Sebab kita khawatirlah dalam keadaan sekarang ni. Dan hari ini saya juga menerima penjelasan. Sebab semalam saya menyatakan tentang syarikat Mesra Indah Jaya Sdn Bhd. Itu MIJ. MIJ ini mendapat Panadol. Oh ya, saya terima kasih kepada saudara Puan Mariah Syamid, Taman AIC, kerana gamaknya tiap-tiap malam tu saya mengatakan saya tak dapat Panadol, dia takut saya demam, dia menghantar pada saya kiriman Panadol. Terima kasih Puan. Memang susah saya nak dapat, tapi bila Puan dah bagi pada saya ni, alhamdulillah, moga-moga saya sihat. Terima kasih. Itulah saya kita berkawan. Bila kita berkawan ni, saya terkesima lah. Ada kiriman daripada Puan tadi, bahawa Puan mana tadi? Puan apa tu? Puan Mariah Syamid daripada 176 Taman Aisyil, Kuching, Sarawak. Terima kasih warga Kuching, dari jauh menghantar Panadol kepada saya. Ini untuk otot-otot. Ini Panadol ni untuk apa pula ni? Ini untuk demam. Alhamdulillah, tak adalah saya kecewa bila pergi ke kedai untuk membeli Panadol. Terima kasih Puan. Baik, saya kembali berhubung tentang syarikat Mesra Indah Jaya ni. Sebenar-benarnya dapatan saya, syarikat ini mempunyai 200 orang pekerja yang terpaksa dihentikan kerana syarikat tersebut sudah pun gulung tikar. Tapi apa yang mengecewakan, saya dipahamkan, syarikat ini menyewa pejabatnya di KLIA 2. Di lapangan terbang 2. Urusannya adalah sebagai operator kupon taksi di KLIA. Sewanya rupanya, saudara, ya Tuhan, 250,000 sebulan. Jadi saya harap agar pihak syarikat syarikat penerbangan ataupun airport, Malaysia Airport ni dapat memikirkan bagaimana nak membantunya. Kerana kabarnya dia telah pun terjebak dalam hutang dengan pemilik konsesi itu, Serba Astana. Katanya kesan daripada COVID-19 dia tak boleh nak operate. Perniagaan tak boleh berjalan selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Dan dengan 200 pekerja tu terpaksa dihentikan. Saya amat kecewa dan sedih mendengar keadaan-keadaan begitu. Kerana tambah-tambah lagi syarikat tersebut tidak mendapat bantuan yang sepatutnya dari pihak pemerintah. Malahan pemilik konsesi Serba Astana minta dia bayar sejumlah 2.3 juta ringgit kerana sewa bulanan tak dapat dibayar. Macam mana ni? Dia dah pinjam wang daripada bank lebih daripada 10 juta. Inilah kesan daripada PKP apabila rakyat terkurung, tak boleh pergerakan, tak ada income, tak ada. Saya haraplah kalau boleh pejabat Perdana Menteri yang mendengar cerita ini, elok-eloklah bantu syarikat Mesra Indah ini, kerana sudah pasti pemiliknya akan bergelar juga dalam kumpulan muflis. Kerana hutang bank nak bayar, hutang Serba Astana nak bayar. Tak sepatutnya pun, sepatutnya. Kerana saya yakin tentulah
Malaysia Airport tidak akan mengenakan mengenakan sewa kepada syarikat Astana ni. Dia mengeluh, manalah nak cari duit. Tapi hairannya saudara, beberapa buah kedai yang terdapat di KLIA 2 itu katanya taklah setinggi itu dia punya sewaan. Ini 250,000 sebulan. Dan sudah pun 2.3 juta. Artinya dalam 10 bulan lah. Tempoh 10 bulan tak boleh bayar. Kita berdoa, saya amat bersimpati dengan pemilik syarikat Mesra Indah Jaya. Inilah kesannya. Dan saya juga mengharapkan agar pimpinan negara segera campur tangan. Ini nasib untung nasib warga kita, saudara. Bila saya sebut ni orang kata saya resis. Saya tak boleh terima kalau orang Melayu kita ni warga merdeka. Tak sepatutnya kita terjebak dalam masalah-masalah yang sebegini. Saudara, bersamalah kita berdoa agar syarikat Mesra Indah Jaya ini dapat menyelesaikan masalahnya. Dalam saat-saat begitu, ni terus nak masuk gear, saudara. Saya terima pula kiriman daripada Watching Brief Lawyer, peguam yang mewakili Datuk Sri Zahid Hamidi. Dia tidak menjadi peguam dalam mahkamah, tapi dia sebagai Watching Brief, sebagai pemerhati. Peguam pemerhati, dia kata bahawa alat pendrive yang digunakan di komputer itu pendrive emission hitam 8 GB memiliki pelbagai rahsia misteri. Jadi kita selama ini kita ingatkan bahawa 800,000 tu jumlah yang Tan Sri Muhyiddin terima. Rupanya menurut ini perbicaraan siang tadi sejumlah 1.3 juta. Bayarannya katanya pada 4 bulan Jun 2018 sebanyak 300,000. Bulan Jun, 4 bulan Julai 500,000 dan 28 bulan Ogos sebanyak 500,000. Demikian menurut keterangan daripada Davis Tan sebagai saksi dalam perbicaraan kes Datuk Sri Zahid. Sekarang ni saya nak bertanya pada para pengikut parti-parti pribumi ni, PBBM, apa perasaan anda bila presiden anda dikatakan sebegitu menghadapi tuduhan sedemikian? Ternyata inilah kluster mahkamah. Sebab itu saya dah bagi tahu, berhati-hati, jangan duk tuduh orang di kluster mahkamah, orang tu kluster mahkamah. Sebab satu ketika anda pasti juga akan terjebak sebagai kluster mahkamah. Kerana hari ini mahkamah telah dikemukakan dengan pendrive milik David Tan sebagai ekshibit P73. Jadi apabila pendrive ini dibuka pada skrin TV dalam mahkamah, maka keluarlah nama-nama lain. Nama-nama lain seperti Alamak, Bukit Damansara, Bomoh yang merujuk kepada Khairi Jamaluddin. Katanya menerima wang sebanyak 3.7 juta. Saya tak cakap tu. Ini apa yang dia dilepaskan di mahkamah, saudara. Kemudian Amy pula merujuk kepada Armizan. Itu pegawai khas Datuk Seri Syahmuddin yang menerima sejumlah wang 150,000 tiap-tiap bulan. Begitu juga Akbar Khan, selaku sekretari politik Datuk Seri Syahmuddin, juga menerima wang tiap-tiap bulan dengan jumlah yang tidak tetap. Sementara FM, Foreign Minister, dan alias MOR merujuk kepada Anifah Aman yang menerima 500,000 tiap-tiap bulan. Juga ada disebut pembayaran kepada Syafiq Abdal, Presiden Warisan. Jumlah belum di-establishkan. Jadi pembayaran yang dibuat kepada Rizal Marikan sebanyak 2 kali adalah 200,000 dan 300,000. Jadi besar rupanya syarikat Kirana ni. Main juta-juta ni. Kesemua pembayaran itu adalah untuk dana politik, kata David. Tapi yang menjadi masalah, kenapa Datuk Seri Zahid saja yang dituduh? Itu keadaan saudara. Kita lihat saudara bahawa mantan Perdana Menteri, sebab tu saya katakan sekarang ni tak kisahlah kamu Perdana Menteri ke, mantan Perdana Menteri ke, kalau kamu buat silap, kalau ada kes, maka Presiden ataupun benda telah pun diwujudkan, boleh dibawa seseorang Perdana Menteri itu ke mahkamah sebagaimana yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib. Inilah, rasalah sendiri sekarang bahawa anda selama ini, saya dah berpesan, bila ada tuduhan, biarlah perbicaraan, biarlah mahkamah menentukan. Prinsip kita, seseorang itu tidak boleh dianggap bersalah, melainkan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Saya lihat tu, sekarang ni kakak Kuala Lumpur, mula sebut Midin Penyamun.
Apa perasaan anda? Apa perasaan orang-orang yang selama ini menyokong Tan Sri Muhyiddin? Bila sekarang persepsi rakyat mulalah mengatakan Tan Sri Muhyiddin penyamun, penyangak, perompak. Begitu juga ini Khairi Jamaluddin, perompak, penyangak. Mungkin akan ada tuduhan sebegitu. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa jangan kita menuduh sembarangan. Ini semua itu soal dia masuk ke tak masuk Sungai Buloh itu soal lain. Tetapi bagi saya, kita harus menghormati keluhuran perlembagaan dan undang-undang. Saya sebab itu saya dah kata dulu lagi, saya kata saya tidaklah nak mempertahankan. Cuma saya kata mari kita berlapang dada. Jangan terus membuat tuduhan itu dan ini. Hanya dengar seorang itu bawa ke mahkamah, maka salah. Sekarang ni di mahkamah dilafazkan bahawa mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin menerima wang 1.3 juta daripada syarikat pembekal perkhidmatan visa luar negara VLN, itu Atra Kirana Sdn Bhd. Jadi kita mengharapkan jangan pula lepas ni Tan Sri Muhyiddin tu bawa fail jumpa Datuk Ismail Sabri sebagaimana yang dia kata. Datuk Zahid ni dia kata lah Datuk Zahid datang jumpa saya waktu saya Perdana Menteri, itu yang disaman Datuk Zahid. Sekarang ni bila kena begitu, apakah beliau juga akan melakukan tindakan yang sama? Jangan pula lepas ni pergi jumpa dengan Datuk Ismail Sabri, tolonglah kes saya ni begini. Ini keadaannya. Jadi saya rasa tak tahulah, Tan Sri Muhyiddin ni memang dia ada penyakit dalam perut. Nak buat gayanya tak tahulah saya. Sebab itu saya katakan dalam keadaan begini jangan tuduh-tuduh, bubarkan parlimen terbaik. Saya nak tanya juga pada Yang Amat Perdana Menteri, apakah beliau akan campur tangan untuk menyelamatkan tengkuk Tan Sri Muhyiddin? Memang Tan Sri Muhyiddin ada membuat kenyataan, sekejap lagi saya baca. Jadi cuma saya nak bertanya pada kalangan penyokong Parti Pribumi, PBM, penyokong PBM, penyokong Rizal, penyokong Tan Sri Muhyiddin, penyokong Khairi Jamaluddin, penyokong Hishamuddin, dan beberapa orang yang dinamakan. Ini kenyataan ini dilafazkan oleh saksi dalam kes Datuk Sri Zahid, dan beliau menyebut perkara itu dalam mahkamah. Ini jelas saudara, bila disebut perkara dalam mahkamah, saya yakin tentulah mereka sedar. Sebab kalaulah dia berbohong pula di mahkamah, artinya paling kurang 7 tahun duduk dalam contempt of court. Apa nak jadi ni? Kelang kabut dah negara kita sekarang ni. Dah terdedah lah sekarang ni. Yang belum terdedah lagi tentang Tun Dr. Mahathir lagi. Sekarang anxiety dah ada kena. Apakah kita masih lagi berdiam diri? Hakim Nazlan hari ini berlaku perarakan oleh Majlis Peguam. Tak ramai mana pun, sekitar 150 orang pun dilihat macam-macam nak bertempur dengan pihak polis. Kalau nak bergerak ke parlimen, tapi ditahan oleh pihak polis. Kerana mereka merasakan bahawa hakim tak boleh disiasat ke, tak tahulah. Mereka konon-konon nak menjunjung keadilan, mempertahankan Hakim Nazlan. Jadi saya melihat dalam keadaan begini ada perkara-perkara yang double standard. Kalau pada pemimpin UMNO salah, belum lagi hakim buat keputusan, masih lagi macam Datuk Najib punya kes, masih lagi perangkat proses rayuan. Biarlah mahkamah menentukan. Dan waktu merayu itu timbul macam-macam lagi. So jangan terus tuduh begitu saja. Macam mana Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin mengatakan Datuk Najib itu perompak, penyamun, menyebabkan parti UMNO dah kelongkang. Sekarang ni kena cakap apa? Sekarang nak kata macam mana? Kalau ini wakil daripada syarikat Kirana ni, Atra Kirana mengaku di depan hakim, yang sepatutnya lah dalam keadaan begini, suka tak suka Tan Sri Muhyiddin kena menjawab. Kerana dalam prosedur tersebut dikatakan nama anggota kabinet lain, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Menteri Perumahan Kawasan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Sin On, Datuk Seri Syafiq Abdal, Menteri Kemajuan Luar Bandar, sebut sebagai MOR dalam buku ledger Atra Kirana Sdn Bhd. Termasuk Datuk Seri Anifah Aman, iaitu Menteri Luar, yang dikaitkan dengan dana UKSB Atra Kirana Sdn Bhd dalam prosiding hari ini.
Sebab itu waktu perbicaraan semalam kemarin saya dah katakan, saya nampak benda ni, dah lain macam ceritanya. Dah lain cerita. Dan kalau kita dengar pula tu, maka ketiga-tiga orang, David Tan, nama sebut saksi pendakwa ke-17, iaitu David Tan, dia mesti sedar, mesti faham bahawa dia bercakap di mahkamah tak boleh berbohong, dan dia ada bukti. Buktinya hanyalah ledger lah. Tetapi bagaimana dengan wang begitu banyak? Ini juga boleh diistilahkan bahawa wang haram. Mana di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa, David Tan atau nama sebenarnya Tan Seong Sun memaklumkan ahli Parlimen Paguh itu menerima dana sebanyak 3 kali daripada UKSB ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini kerana kontrak yang diperoleh oleh UKSB ini berkait rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Saudara. Kemudian bagaimana kenyataan wang koris? Dia ambil duit tak ada di dalam negara, dia ambil duit daripada Hong Kong. Kalau itu keadaannya, apakah dibenarkan, apakah diizinkan oleh bank negara? Kita ni kalau kita bawa duit 10,000 ke luar negeri pun akan disiasat oleh bank negara. Ini juta-juta ni. Tapi sini saya tengoklah banyaknya. Banyak saudara. Antara perbualannya katanya adalah kerana projek. Ini soalan-persoalan saudara. Banyak saudara, 1.3 juta. Dan semalam Tan beritahu mahkamah bahawa beliau menyimpan ledger bayaran. Katanya yang dibuat kerana pada Datuk Zahid lah pada tahun 2014 hingga 2018. Nama dalam ledger itu dia daripada menteri-menteri, ahli-ahli politik dan penjawat awam yang katanya dibayar. Kalau dia mengaku di mahkamah, maka dia juga terlibat dalam perbuatan rasuah. Rasuah tidak hanya kepada penerima. Ia juga melibatkan orang yang memberi. Jadi ketiga-tiga mereka ni daripada Alta Kirana ni juga SPRM kena adakan siasatan. Tak boleh terlepas. Saudara Romeo Masdai, orang-orang politik yang makan rasuah semua harus dipenjarakan. Tak kiralah daripada parti pun. Saya bersetuju. Kalau terbukti itu bersalah. Tapi jangan pendakwaan itu pendakwaan terpilih dan diada-adakan. Itu saja bagi saya. Sebab itu hari ini dia kata KJ terima dana politik 3.7 juta. Apabila mereka mengatakan dana politik menurut David Tan Seong Sun. Kemudian hari ini kabarnya lah bahawa Tasimuddin membuat kenyataan media. Mulalah kalang kabut. Jangan tercirit sudahlah saya kata. Kenyataan Tasimuddin saya baca satu-satu saja supaya kita dapat dengar dengan jelas ya. Saya dimaklumkan tentang keterangan mahkamah yang diberikan seorang pengurus pentadbiran syarikat Alta Kirana Sdn Bhd yang terlibat dalam kes soggokan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kononnya syarikat tersebut telah memberikan wang tunai sebanyak 1.3 juta kepada saya di antara bulan Jun dan Ogos 2018. Ini memberi gambaran saya juga menerima soggokan. Pernyataan ini adalah palsu. Mana kenyataan Tasimuddin? Saya dengan tegasnya menafikan pernyataan tersebut. Pada masa itu, saya menjalani pembedahan kanser dan kemudian mengambil cuti selama beberapa bulan untuk rawatan lanjut. Dia sakit 2019, bukan 2018. Tak apa. Tugasan saya sebagai Menteri Dalam Negeri telah diambil alih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu. Hal ini katanya tersebar luas dalam media. Malahan pada tarikh tersebut yang dinyatakan oleh saksi kononnya saya telah menerima soggokan wang tunai. Saya sebenarnya sedang menjalani rawatan di sebuah hospital di luar negara. Adalah mustahil bagi dalam keadaan itu. Dakwaan tersebut ternyata tidak berasas. Saya dengan ini menyatakan bahawa saya tidak pernah menerima secara langsung atau tidak langsung sebarang wang daripada David Tan, saksi dari syarikat Alta Kirana Sdn Bhd, pengarahnya ataupun pemegang sahamnya. Saya juga tidak pernah disoal atau disiasat oleh pihak berkuasa berkenaan dengan kelemahan ini. Alah diharapkan pihak pendakwaan akan menjelaskan perkara ini supaya tidak menimbulkan fitnah tegas menentang rasuah
Saya juga bersedia untuk disiasat oleh SPRM berhubung dakwan ini. Okey. Dan ini bukan boleh menafikan dengan kenyataan media. Biarlah pegawai SPRM menyiasat. Dan kita harap kena begitu. Dan saya tengok bahawa ini kenyataan saudara Isham Jalil. Syah Jalil sekarang nak pulang paku bokah ni. Dia nak memulang paku buah keras. Kata saudara Isham Jalil, baru tadi Muhyiddin nafi terima 1.3 juta daripada UKSB. Dia kata saksi di mahkamah beri keterangan palsu. Saya gesa. Kita menggesa supaya pihak SPRM ataupun polis siasatlah perkara ini. Sama ada unsur rasuah dalam pemberian dan penerimaan duit itu. Saya pasti tentunya saksi itu tahu. Jika dia beri keterangan palsu, dia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun di bawah Seksyen 193 Kanun Keseksaan. Oleh itu, keterangan yang diberikan di mahkamah itu bukanlah sesuatu yang boleh diambil enteng dan dia pastinya telah fikir panjang sebelum memberi keterangan. Sekiranya benar dan si Muhyiddin ada terima duit 1.3 juta ini dan ada unsur rasuah dalam penerimaan dana itu, pihak berkuasa sama ada polis atau SPRM perlu mengambil tindakan. Tiada siapa pun patut terlepas dari jenayah. Dulu, Tan Sri Muhyiddin tidak pakai mask dekat ramai semasa PKP, tapi dia tidak didenda. Namun terlepas begitu saja, walaupun orang ramai yang kena saman untuk kesalahan yang sama. Jadi kali ini jika dia bersalah mengambil rasuah 1.3 juta, dia tidak boleh terlepas begitu sahaja. Jangan pula mengadu kat Perdana Menteri pula jangan campur tangan. Keadilan dan pengadilan perlu terlaksana pada semua, bukan hanya kepada orang yang terpilih saja. Tiada siapa yang berada lebih tinggi dari undang-undang. Itu kenyataan sahabat kita yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, saudara Isham Jalil. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita yang hari ini dia berada di Melaka, iaitu Datuk Lokman Adam. Dia kata adalah dimaklumkan bahawa Datuk Lokman Adam selaku Presiden Laskar Cyber Malaysia bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Ali Muhammad, itu Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, akan membuat satu laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin dan sekutunya yang disahkan menerima 1.3 juta sewaktu beliau menjadi Menteri Dalam Negeri daripada UKSB. Jadi malam ni pada pukul 9 malam, kedua mereka akan berada di Balai Polis Sungai Udang, Melaka. Jadi kita mengharapkan laporan polis sudah dibuat, siasatan kena dibuka. Ini bukan main-main saja. Kenyataan di mahkamah bukan boleh-boleh begitu saja. Dan kita mahu supaya keadilan itu ditegakkan, bukan hanya dibentuk seseorang saja. Ini perlu dibuat. Saudara Jad Alamin Muhammad Imran, biarlah dia buat. Lobak tunggu peluang aja. Lobak tu bukan ada kerja pun. Saya jangan marah. Saudara Jad Amin, jangan marah. Orang nak buat, bagi saya kita berlapang dada, itu adalah tindakan yang baik. Saudara Tailong, abah kau rambut pun tak sikat dah. Sekarang nak macam mana? Kerana itu saudara, saya minta, berkali-kali dah saya bercakap, bila seseorang itu dibawa ke mahkamah, jangan kita menjatuhkan hukuman. Saya tak bersetuju. Sebab kita bukan pengamal undang-undang. Kita tidak mengetahui keseluruhan ceritanya. Biar mahkamah, biar pihak polis, biar pihak SPRM menyiasat dan diadili. Kerana saya memegang pada prinsip no one is guilty unless is proven by the court. Tidak ada seseorang pun boleh disabitkan bersalah sehinggalah ia dibuktikan di mahkamah. Sekarang ni saya kata yang kena daripada UMNO 2 orang, itu hari 4, Tan Sri Syaril kena, Mak Maslan kena. Sebab itu saya bagi tahu, jangan kata saya tak bagi tahu, saya dah bercakap bahawa selepas pilihan raya ini nanti, bila terbentuk satu kerajaan yang benar-benar mantap, ramailah akan jadi kluster mahkamah. Jangan ingat-ingat mudah. Ya, saudara Ismail Muhammad, 3.7 juta tu. Saudara, menurut saudara Muhammad Azmi, dia kata ignorance of law is not an excuse. Itu adalah rule of law.
Kita berbicara soal undang-undang. Saya ingin memberi pencerahan kepada anda semua, supaya kita tidak terjebak dalam menjatuhkan hukuman yang tak sepatutnya. Surah Abdul Hamid Majid dalam laporan polis itu bukan setakat Idin. Nama lain tadi disebut pun ada. Jadi kesemua, siapa sahaja nama yang disebut di mahkamah perlu. Dan mahkamah kena panggil. Tapi kena tengok pula mahkamah nak panggil dia orang ni atas aspek mana. Saya merasakan apa yang dilakukan oleh Datuk Lokman Adam yang tepat. Buat laporan polis, biar polis siasat mereka. Bahawa kamu dalam mahkamah ada terdengar, maka kamu mengambil duit. Maka nak siasat sekarang ni. Bukalah. Cara polis tu memang tepat. Jangan main-main. Polis Malaysia yang terbaik, saudara. Terbaik. Saya sebenarnya, saudara, bukan saya nak memadankan muka. Tidak. Saya juga sedih. Kerana ini melibatkan pemimpin Melayu. Sebab itu saya kata jangan kita jatuhkan hukuman. Tapi hari ini saya lihat sendirilah. Dalam bila terbukti SPRM dah siasat tentang Hakim Nazlan, dan ternyata dalam kes Datuk Seri Najib, dia adalah orang yang terlibat dalam menubuhkan SRC mengikut laporan yang kita terima. Tapi dia pula jadi pengadil, dia pula jadi hakim. Jadi bila kita buat laporan minta SPRM siasat, dah Majlis Peguam pula mengatakan Hakim Nazlan tak boleh disiasat. Dia bukan super power, dia bukan ada immunity. Sebagai hakim okey lah, tapi tak semestinya hakim ini boleh melakukan sembarangan. Itu keadaannya. Jangan kita nak marah ke orang. Saya tak ni Rosli Yusof, korek jangan tak korek. Kita, bagi saya lah, saya cakap terus terang, kadang-kadang saya sedih kerana ini melibatkan pimpinan Melayu. Itu pasal saya kata sudahlah, jangan duk berbalah. Yang sekarang ni kehidupan rakyat, tentulah rakyat akan merasa terhina amat sangat. Kita susah nak makan pun sekarang ni, nak cari duit bagan arak. Mereka kalau mengikut kenyataan sebut juta-juta, bukan sikit-sikit, bukan kaleng-kaleng jumlah saudara. Itu baru satu kes. Bagaimana ada kes yang lain? Saya tak mau sebut. Saya beritahu akan ada. Saya yakin akan ada. Kalau beralih kerajaan nanti akan ada. Tahulah anda nanti satu nanti. Saya sebab bila kita mengatakan seorang itu bersalah hanya pada pandangan kita, mungkin dari segi rule of law ada perbezaannya. Carilah. Jangan pula lepas ini Tan Sri Muhyiddin pula nak ambil peguam daripada luar negeri, tak boleh. Apa yang kena sekarang ni saudara, karma dalam kehidupan ini yang saya katakan karma. Karma ialah balasan daripada tindakan kamu pada orang lain, maka inilah balasan daripada Allah SWT. Apabila kamu menginai orang, kamu menghina orang, sekarang macam mana? Rasalah. Sebab masa kempen pilihan raya, bila dia keluar daripada UMNO, boleh mengatakan UMNO itu parti kelongkang. Sebab pemimpinnya rasuah, pemimpinnya penyamun, pemimpinnya perompak. Sekarang macam mana? Saya nak mempersoalkan, how are you now? Apa perasaan anda? Apa perasaan penyokong-penyokong anda? Kita yang selama ini berapa lama? Datuk Seri Najib 4 tahun turun naik mahkamah. Tak bera ke muka? Tak malu ke? Dihina sebegitu hina. Malahan apabila dia pergi untuk menaiki MRT, kereta api itu, dia orang yang mewujudkan sistem MRT ini. Dia dah bawa lah cucu dia pergi naik. Udah pula tak boleh naik lah. Jadi bila mereka menuduh makan dengan Agung tak boleh dipertikaikan, Mahathir pula mengatakan tak sepatutnya Agung ataupun Datuk Seri Najib makan bersama dengan Agung. Ini apa cerita ni? Anda mempunyai kebencian yang teramat. Lepas itu ditokok tambah dengan apa-apa yang berlaku. Akhirnya macam mana? Karma sekarang ni, selama ini kadang-kadang dekat parlimen, bagai nak rak lah Datuk Najib kena, Datuk Seri Zahid Hamidi kena. Sekarang orang yang menjerit di parlimen perangai macam lotong. Saya tak berkata bukan kita nak marahkan muka, memanglah kita bersimpati, terjebak dalam kemalangan jalan raya, terpaksa dikejarkan ke hospital. Ini antara karma saudara. Di sinilah saya cakap tu, saudara mungkin tak setuju dengan saya. Saya menyantuni pandangan yang Awak Mulia Tengku Razil Hamzah.
Jangan kita aibkan pemimpin Melayu hanya kerana politik. Dan kalau mereka bersalah, biarlah mahkamah menentukan. Dan mahkamah mempunyai kebebasan yang tidak boleh dipengaruhi oleh sesiapa. Itu pandangannya Muhammad Teguh Razali, sebab saya menghormati beliau. Ini kita ni sikit aja dah. Ada saja orang buat laporan, mana dia ni cuba duit lah. Sekarang ni macam mana? Malaun-malaun, penyokong-penyokong semua. Saya lihat sekarang ni bahawa perjalanan. Sebab itu macam kita tengok dulu, satu ketika dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang orang tak kata? Dan sekarang ni kalau mereka nak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tak bersalah pun tak boleh. Tapi beliau telah pun diampun, mendapat pengampunan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Jadi Datuk Seri Anwar boleh dapat pengampunan. Datuk Seri Najib bukan minta pengampunan pun, kes masih berjalan. Beliau hanya makan, mengundang dalam satu jamuan di istana pun tak boleh. Artinya dalam pemikiran mereka bersalah dah. Ini saya harap kita jangan sesekali menjatuhkan hukuman pada seorang. Sebab kalau ikut hukum hudud pula kena datangkan 4 saksi. Bukan senang saudara. Dan hari ini saya lihatlah, saya dapat tu hanya ratusan saja peguam yang berhimpun menyertai protes terhadap dakwaan kononnya ada cubaan untuk melemahkan badan kehakiman. Ini cerita Hardar Hakim dengan judiciary ni dengan orang politik bukan perkara baru, dah lama. Zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri saja, apabila beliau memecat Tun Saleh Abbas, di situlah bermulanya krisis antara pemisahan kuasa judiciary, legislatif dan eksekutif. Masa itu bergarak-garaklah peguam-peguam ni menentang tindakan pemecatan Tan Sri Saleh Abbas. Hari ini mereka bergerak lagi kerana seolah-olah hakim itu tak boleh disiasat. Satu hal lagi, ini keadaannya. Tapi bagaimanapun sebagai pengamal undang-undang, saya bersyukur sebab mereka tidaklah melakukan tindakan liar. Sebab mereka tahu kalau mereka bertindak liar, mereka pihak polis ada berkuasa. Sebab itu sekarang ni saya ketawa saudara. Bukanlah ketawa memandangkan muka, tidak. Hari yang sama bila ini jadi saya ingat perkara ini sebelum beliau tahu, sebelum beliau mendengar kenyataan daripada saksi dalam kes perbicaraan Dr. Siti Zahid. Tapi ini berlaku ditangkap hari ini. Jadi Tan Sri Mahyudin menolak dakwaan beliau membantu kejayaan Pakatan Harapan mengheret Datuk Seri Najib ke muka pengadilan sambil menegaskan dirinya disingkir sebagai Perdana Menteri kerana menentangnya. Hebat. Jadi selaku Perikatan Nasional, berkata beliau tidak sedia berkompromi apabila membabitkan rasuah dan salah guna kuasa. Now sekarang ni kita pun tidak mau terbabit dan kita tidak akan berkompromi. Apa yang dilakukan oleh Datuk Lokman Adam itu yang terbaik. Itu keadaan saudara. Aduh. Selesaikanlah mahkamah tu, kita berlapang dada. Saudara, biarlah mahkamah, biarlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah memanggil Khairi Jamaluddin. Biarlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah memanggil Tan Sri Muhyiddin. Panggillah Hishamuddin. Panggillah Rizal Marikan, Hanifah Aman, Syafiq Abdal. Ada 3-4 nama lagi. Siasatlah. Kita rakyat, warga cinta damai. Kita mahukan bahawa ini ditangani secara harmonis. Dan kita tidak akan menjatuhkan hukuman selagi mahkamah tidak menjatuhkan hukuman. Saudara, saya harap saudara dapat bersetuju dengan saya. Saya mohon secara terus terang, sekarang apa yang mereka lakukan pada Datuk Seri Najib, apa yang mereka lakukan pada Datuk Zahid Hamidi, sekarang mereka sedang memikul. Mereka sedang memikul bahananya, kesannya. Apa perasaan anda? Silalah. Pergilah ke lapangan ke, jumpa orang ramai ke. Kalau anda boleh mendapat sambutan macam mana Datuk Seri Najib mendapat sambutan, silakan. Itu keadaannya. Dan ini kita masuk bab lain pula. Saya difahamkan, malahan Datuk Seri Najib pun ada dalam kiriman muka bukunya menyatakan bahawa ada khabar. Benda tak sahih lagi, belum ada pengumuman yang jelas, tapi ada khabar bahawa Azmin Ali ada bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Hotel Sheraton. Hotel Sheraton ini adalah tempat berakhirnya ataupun tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan.
tumbangnya Datuk Seri Tun Dr. Mahathir yang dilakukan initiate oleh Azmin Ali yang bawa keluar seramai 31 orang keluar daripada sokongan Pakatan Harapan dan mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kabarnya bahawa Azmin Ali ada bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di hotel tersebut. Jadi apakah akan berlaku langkah syaratan 2? Jika ini berlaku, apakah kalangan penasihat orang keliling Kelalang yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tahu ataupun terlepas pandang? Kalau ini berlaku, apakah tidak mungkin Datuk Ismail Sabri juga mau dihumban daripada anjung kuasa di Seri Perdana? Ini kemungkinan. Saudara, saya bercakap, saya ingat 4-5 malam dulu saya kata, ada usaha sedang dilakukan untuk mengusir Datuk Seri Ismail Sabri daripada anjung kuasa Seri Perdana. Sebab itu kita merasakan cara yang terbaik pilihan raya. Tak lebih daripada itu. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, jangan tunggu lama-lama. Lagi tunggu macam-macam lagi. Allah, karut banyak berlaku. Sekarang zaman fitnah. Jadi saya harap ada ketetapan, ada kesempatan sekarang ni, panggillah pilihan raya. Jangan nak ikut cakap keliling Kelalang. Mereka juga sekarang ni sedang berjuang untuk membebaskan diri mereka daripada gelaran kluster mahkamah. Kalau ada pilihan raya umum, mereka tidak dicalonkan, mereka tidak menang, tak boleh jadi wakil rakyat, dan wujud satu kerajaan yang baru, tentulah akan ada berdegit nanti saudara. Mahkamah tak ada kerja lain membincangkan, membicarakan kes mantan-mantan menteri-menteri ke, Perdana Menteri ke yang dalam jenayah rasuah. Kilang fitnah sedang berjalan sekarang ni. Rancak saudara. Kilang fitnah dalam sektor politik negara kita ni sedang rancak dibahaskan. Saudara Hamin Dahlan, Azmin Ali, Pirah, kita jangan nafikan. Kita boleh mengeluarkan pandangan. Tapi bila kata tak payahlah, itulah, jangan, sebab mereka sedang berusaha. Kerana Azmin Ali pun diburu ketakutan. Kalau pilihan raya diadakan, saya tidak nampak Azmin Ali boleh menang. Akan hadir pimpinan yang baru, kerajaan yang baru, dia pun akan jadi kluster mahkamah. Sebab itu jangan nak berucap sana sini menggelar orang kluster mahkamah. Ini sebab itu saya setuju dengan Saudara Zari-Zari. Segerakan pilihan raya. Puan Nuridah Kamarudin. Ini sekarang ni letih dengan Perikatan Nasional ni. Sebab itu katanya lebih baik dibuarkan. Kita bersetuju. Sekarang ni fitnah sedang rancak. Dulu fitnah pada Presiden UMNO. Fitnah pada mantan Presiden UMNO. Fitnah terhadap Sisa Agung UMNO. Terhadap mantan Menteri Tan Sri Syarif Samad. Sekarang ni dilebarkan lagi bila adanya kenyataan. Ini kenyataan bukan dibuat-buat. Ini kenyataan dalam mahkamah. Bukan di kedai kopi. Bila kaki tangan atau pengurusan atau pengarah Arta Kirana mengatakan, tercatat pula dalam ini skrin itu, penerima daripada Arta Kirana. Apakah untuk wang itu untuk apa? Bolehlah kata ini sebagai dana politik. Dan kita juga mengharapkan seboleh mungkin kena siasat 3 orang ni daripada Arta Kirana. Apakah benar ataupun tak betul? Kalau tak betul, kamu contempt of court. Kamu mengada-adakan fitnah. Itu bukan 7 tahun saudara. Itu bertahun-tahun lah beku di Sungai Buloh. Saya berharap saudara, sebab sekarang ni pecah belah antara kita sedang berleluasa. Sebab Umar UMNO sendiri sedang diserang oleh mereka yang merasakan untuk menyelamatkan diri mereka. Sebab itu tak mau diadakan pilihan raya sesegera mungkin. Dan kabarnya lah ada juga unsur-unsur scheme of thing. Sokong kita orang, maka dapatlah habuan tertentu. Ini keadaannya. UMNO sedang mau dipecah-pecahkan. Kononnya kalau UMNO berpecah, maka sukar untuk menang pilihan raya. Sebab itu kita katakan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, jangan tunggu lama-lama. Teruskan, ambil tindakan. Bagi mereka yang bersalah, tetaplah
bersalah. Tetapi yang paling penting, kita mahu pilihan raya umum. Sebab kita nak cari pemimpin-pemimpin baru. Ini saudara maksud. Itulah pasal Pak Mahathir ni lembab sangat. Saya bila tengok keadaan begini, saudara, satu perkara yang agak sedih saya fikirkan, bagaimana Perdana Menteri kita menjadi omelan, jadi bualan pada rakyat sekarang. Bertolong-tolong lah, sekejap kata nak buat pilihan raya, sekejap kata begitu, sekejap kata begini. Jadi rakyat memberi pelbagai persepsi yang tak elok. Dan benda ini tak berlaku. Tidak berlaku zaman terdahulu. Zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, zaman Husin On, Wak Ima, zaman Mahathir pun. Cuma selepas berlakunya tindakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, barulah adanya gelaran Maha Firaun. Tapi sebelum tu tak ada. Sekarang mungkinlah waktu itu tidak ada dunia tanpa sepadan ni, tidak ada media sosial. Tapi sekarang ni teruk. Saudara Husin Kaldi fitnah di akhir zaman. Betul. Sebab itu untuk mengelakkan agar warga kita ni tidak ramai terjebak dalam mengasosiasikan dirinya dengan fitnah-fitnah ini, seharusnya segerakan pilihan raya. Jadi Pak Mahathir dapat dua. Satu, kerana sekarang ni parti-parti tengah bercempura, mungkin UMNO Barisan Nasional boleh menang. Kerana beliau mewakili parti UMNO. Dan beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri. Sebab Datuk Seri Zahid Hamidi bukanlah orang yang munafik. Bercakap ini lain, bercakap sana lain. Dia dah bercakap terus terang. Ada pilihan raya, maka seandainya UMNO Barisan Nasional memimpin kerajaan, maka Perdana Menteri daripada UMNO adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Dia bukan orang yang munafik. Orang munafik dia janji, dia mungkar. Itu keadaan saya. Jadi apa nak takut? Buat pilihan raya segera. Kalau tidak nanti dengan jawatan-jawatan yang anda miliki hanyut. Dalam keadaan sekarang ni, saya bercakap, saya ingat tak silap saya 3-4 minggu dulu pun saya berkatakan, anda mengatakan bahawa saya bersimpati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak. Saya melihat dari segi gagaran politik sekarang ni, tambah lagi dengan apa yang bercelaru gini, Parti Perubatan Bersatu bungkus. Tak payah cakap lah dengan adanya sebagai begini. Dan sekarang ni terkait pada UMNO. Terkait dengan UMNO. Kerana Reza Malikan daripada UMNO, Khari Jamaluddin daripada UMNO. Jangan lupa saudara, waktu Syafiq Afdal dulu, beliau juga adalah DNA UMNO. Hanifah Aman dulu pun daripada UMNO. Jadi orang akan mengatakan umat UMNO itu penuh syarat dengan parasit-parasit yang melakukan jenayah korupsi. Sebab itu bila adanya pilihan raya, Presiden parti akan mengumumkan calon yang baru. Itu saja. Tak payah kita nak bergaduh sama sendiri. Adakan pilihan raya, tengok siapa yang menang, siapa yang rakyat pilih. Dan bagi UMNO tak ada langsung merasakan susah hati untuk kita kalaulah ini UMNO kalah. UMNO dah biasa kalah. Apa ada masalah? Yang penting sekarang ni agenda rakyat. Sekarang ni agenda rakyat bagaikan terhenti. Macam saya katakan tadi, syarikat yang ada di lapangan terbang KLIA 2 tu terjebak dengan masalah yang bakal dimufliskan. 200 pekerja hilang. Tak dapatlah pimpinan untuk menyelesaikan masalah ni kerana memikirkan soal politik. Untuk setakat hari ini, sampailah setakat ujung bulan ni, saya rasa tak berhenti ni. Tidak ada noktah. Rakyat, orang politik akan bercakap. Bila keadaan ini berlaku, masa mana mereka ini mahu menyantuni masalah rakyat? Itu belum lagi ada kes. Ada juga kalangan menteri yang SPRM simpan lagi kes ni, belum bawa ke mahkamah. Ada, bukan tak ada. Saudara, bersusun-susun yang akan turun naik mahkamah nanti. Saya bukanlah nak kena pandangkan muka, tidak. Saudara Wak Rafi. Tapi mana-mana nama yang kerap disebut dikaitkan dengan keburukan, muka-muka seposin je lah. Kalau jumpa siapa-siapa je lah. Itu kata saudara Wak Rafi. Betul. Kalau nama dah sebut begitu, saya secara terus terang, saya rasakan mereka ini tidak exit dalam hidup saya. Orang yang bermuka-muka, orang yang menemplak orang lain, seolah dirinya suci. Saya sebab itu macam Tan Sri Muhyiddin ni, bila dia bercakap, saya kata pergi lah, seolah suci.
Saya cakap terus terang, saudara, saya mengikuti perkembangan politik beliau. Bagaimana Tan Sri Osman Saad beri dia peluang jadi ketua pemuda, akhirnya Allahyarham Tan Sri Osman Saad dijatuhkan. Jangan lupa, saudara. Kemudian masuk dalam kabinet. Lepas itu berlakulah apabila berlaku perbalahan antara Sri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Muhyiddin lah salah satunya menteri kabinet yang membuat lawatan ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang lain takut, kononnya nak tunjuk, kerana dia merasakan waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang. Bila kalah, dah lain jadinya. Kemudian berlaku pula lagi tubuh dengan Pak Lah, suruh Pak Lah berhenti. Jadi akhirnya Pak Lah berhenti, tak juga dia jadi Perdana Menteri. Naik Datuk Najib. Ada, saya dapat laporan, bukan tak ada, saudara, ada konspirasi mau mengenakan Datuk Najib ni telah berlaku sebab awal dulu era Pak Lah jadi Perdana Menteri lagi sudah ada tangan-tangan yang mau melakukan konspirasi. Itu yang saya dapat lah. Tapi saya malas nak baca lah benda-benda begitu, sebab itu benda yang tidak pasti, hearsay. Saya tak suka pada hearsay, saya lebih suka pada fakta. Hari ini fakta di mahkamah, Tan Sri Muhyiddin dikatakan menerima 1.3 juta. Khairi Jamaluddin dikatakan menerima 3 juta. Rizal Marikan dikatakan menerima ratusan ribu. Anak buah ini Syamuddin menerima ratusan ribu. Jawablah anda. Bagi saya, yang penting sekarang ni kita nak melihat keadilan itu ditegakkan. Dan yang terbaik, Pak Mak tak payah dengar cakap orang lah. Kita dah lenjan dengan masalah ini, saudara. Asyik-asyik pemimpin Melayu yang korup, pemimpin Melayu yang terlibat dalam jenayah, pemimpin Melayu menipu. Kita mahu menghakiskan tidak ada lagi mereka yang menjadikan orang yang munafik dalam politik. Saudara, sama-sama kita berdoa agar besok ataupun minggu depan ada perkembangan yang terbaru. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.